Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين اللهم آمين. أما بعد، إخوة الإيمان، إخوة في الدين، أعزكم الله وأحبكم في الله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله على كل حال وفي كل حال. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Ucapan alhamdulillah ini dikatakan sebagai ucapan pengikat nikmat. Kalau kita tak mau satu benda itu hilang dari kita, lari daripada kita, kita kena ikat. Maka bagaimanakah kita mengikat nikmat Tuhan pada kita agar bertambah? Iaitu dengan alhamdulillah, dengan bertahmid pada Allah, bersyukur pada Allah daripada hati, lisan dengan perbuatan. Maka la azidannakum, Tuhan pasti akan tambah. Nikmat itu tak akan lari daripada kita. Alhamdulillah. Seperti yang kita janjikan, ikhwan, kita punya temu janji kita pada Sabtu malam minggu. Sabtu malam minggu kita ambil masa untuk belajar tentang tarbiyatul aulad, tentang apakah amanah yang diberikan oleh syari' di dalam syariat yang akbar ini, yang azim ini, yang mulia ini kepada kita yang memegang gelaran ibu dan bapa untuk mendidik anak-anak. Bertolak daripada perkataan tarbiyatul aulad, hidayatus subyan. Bagaimanakah ibu dan bapa nak mendidik anak-anak untuk memberi tarbiyah, membentuk anak-anak, bimbingan pada anak-anak. Maka kita memilih pada Sabtu malam minggu untuk belajar. Setiap minggu kita punya temu janji Sabtu malam minggu. Kita bertolak daripada suatu kitab bernama Hidayatus Subyan. Kita mengambil asas-asas pendidikan. Kita sampailah pada waktu ini bertepatan 1 hari bulan 1 Januari, 1 Januari pada tahun 2022. Dulu kita menantikan 2020. Rupanya kita dah langkah 2 tahun lebih dah. Apa yang kita rancang, kemajuan yang kita rancang dahulu sebelum masuk 2020, iaitu sekitar tahun 1995, 1998, kita banyak menyebut tentang masa depan kita pada tahun 2020. Telah 2 tahun kita lalu, nampaknya yang kita jajakan itu belum lagi tercapai. Mungkin ada hikmah dia, mungkin ada muhasabah yang patut pemimpin lihat, rakyat lihat, para ulama lihat. Alhamdulillah, kita sampai pada 1 hari bulan 1 2022. Ini adalah malam pertama, hari pertama daripada tahun 2022, dan kita memulakan lembaran yang baru ini dengan membaca kitab tentang mas'uliyah kita, tentang apakah suatu responsibility yang Allah letak kepada kita yang dipanggil parents, ibu dan bapa. Kita menunjangi keluarga kita untuk kita didik anak-anak. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah,
Sedar tak sedar kita dah masuk pada muka surat ke-8 daripada buku kita. Buku kita seperti ini asal dia, Hidayatus Subyan kita baca. Kita mengambil tajuk-tajuk utama. Kita jadikan buku ini sebagai teks kita. Pada waktu ini kita sampai pada muka surat ke-8, ditulis Kitabus Salah. Kitabus Salah daripada kitab Hidayatus Subyan. Saya rasa kita dah melihat perkataan apakah makna salah daripada sudut bahasa dan sudut istilah. Sudut istilah dan sudut bahasa apa makna. Ini perkara yang akan kita bincang dengan anak-anak kita. Wahai ibu dan bapa, ibu dan ayah, bila kita sebut solat, kita nak kena fahamkan anak kita solat dari segi bahasa, kerana dia perkataan Arab dan Arab ni kaya dengan bahasa. Maka sampai bila-bila pun bila kita sebut sesuatu kalimah dalam bahasa Arab, dia akan dilihat daripada dua sudut. Satu lughatan, yang kedua baru istilahan, ataupun dia kata pada sudut syarak, pada sudut syar'an. Di situlah akan datang satu ta'rif yang dikatakan ta'rif yang jami' dan mani'. Ta'rif yang menghimpunkan maksud dan mengeluarkan apa yang tidak patut. Maka ta'rif itu akan jadi ta'rif yang agak kamil, yang sempurna, yang syumul. Dari segi bahasa, solat bermakna doa. Doa bermakna permohonan kita, rayuan kita. Doa juga bermakna an-nida, seruan kita, rayuan kita pada Allah, yang mengandungi makna khair wa rahmah. Yang kita pinta itu adalah kebaikan dan kasih sayang. Dan salah bermakna ad-du'a. Dan Nabi sendiri menyebut kepada kita ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Jadi konsep kepada makna doa adalah ibadah. Jadi penerapan makna doa, ibadah itu dimasuk dalam makna salat. Artinya, secara konsepnya, salat itu bernilai ibadah. Apakah aslul fil ibadah? Apakah dasar utama dalam ibadah? Dasar utama dalam ibadah adalah al-khudu'. Khudu' bermakna ketundukan. Al-inqiyad, kepatuhan kita pada Allah. At-tazallul bermakna kerendahan hati kita pada Allah. Jadi mana-mana ibadat yang tidak ada ketundukan, kerendahan hati, penghinaan diri, maka dia tidak masuk dalam konsep ibadat. Jadi secara bahasa artinya adalah salat mengandungi makna doa. Doa adalah konsep dan ibadah. Bila kita merayu pada Allah, kita kena merayu dengan ketundukan, penghinaan dan kerendahan hati. Kalau rayuan itu tidak memiliki ini semua, maka doa tak mencapai martabat ibadah. Kerana al-aslu fil ibadah, prinsip tunjang dalam ibadah adalah al-khudu' ataupun al-inqiyad, at-tazallul, kerendahan, kehinaan hati. Itu daripada sudut bahasa. Dan bila kita lihat dalam kitab kita ini, salat daripada sudut istilah ataupun syarak, dia merujuk kepada makna aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi bisyaraita makhsusah. Dia merujuk kepada makna beberapa perkataan aqwal, beberapa perbuatan af'al, yang perkataan dan perbuatan itu dimulai dengan muftatahatun, dibuka, diawali dengan apa? Dengan takbir. Wa mukhtatamatun, disudahi, diakhiri dengan at-taslim, yakni ucapan assalamualaikum, bisyaraita makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu.
Kalau itu kita faham, sembahyang itu dia dipenuhi dengan beberapa perkataan, beberapa perbuatan, dimulai dengan takbir, disudahi dengan salam. Itu adalah sembahyang. Dan dia bukan boleh buat begitu sahaja. Dia ada syarat dia. Artinya, beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, yang disudahi dengan salam, mesti bermuatankan nilai ibadah. Itu hubungan makna sembahyang sudut bahasa dengan sudut syarak. Kalau kita masuk sembahyang, perkataan yang kita ucap pada Allah, perbuatan yang kita buat pada Allah, yang kita mulai dengan takbir, kita sudahi dengan salam, tidak bermuatankan ibadah, maka sembahyang itu tidak masuk dalam konsep yang dimaksudkan oleh hukum fiqh. Dan kalau tak masuk dalam konsep itu, bermakna itu bukanlah sifat sembahyang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Mungkin sah, kerana di ujung tu dia kata dengan beberapa syarat. Kalau kita penuhi syarat itu, sembahyang kita mungkin sah. Tapi konsep sembahyang itu yang diterjemah dalam bentuk bahasa doa, doa itu adalah nilai dan ibadah, dan asal kepada ibadah itu adalah ketundukan, penghinaan diri kepada Allah, merasakan rendah di hadapan Allah. Kalau itu tidak ada, sembahyang satu jenis ketundukan, satu jenis kepatuhan yang bernilaikan ibadah, bernilaikan kerendahan hati pada Allah, yang diterjemahkan dalam bentuk beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu adalah konsep solat. Maka kita kena tanya pada diri kita, ikhwan, adakah solat yang kita lakukan itu bermuatankan konsep ibadah ini? Solat ini, ikhwan, ingin saya terangkan sedikit. Penerangan-penerangan ini mesti kita tahu sebelum kita masuk ke solat. Ini kita nak terang kepada anak-anak kita. Dalam agama ini, ibadah dibahagi pada 4. Perkataan ibadah itu dibahagi pada 4. Pertama dikatakan ibadah qalbiyah, ibadah badaniyah ataupun af'aliyah ataupun fi'liyah, ibadah fi'liyah. Yang ketiga dikatakan sebagai ibadah lisaniyah, dan yang keempat ibadah maliyah. Keempat-empat ibadah ini, ibadah qalbiyah, ibadah yang berkaitan dengan hati, niat, ikhlas, kita adakan dalam diri kita rasa-rasa muraqabah, munakasyah, musyahadah. Itu qalbiyah. Yang kedua, ibadah berkaitan dengan badaniyah ataupun fi'liyah, jenis badan, jenis kita kata perbuatan, gerak, semayang, haji, kita cari orang bagi zakat. Ini berkaitan dengan badan, jihad, badan, pakai kenderaan badan banyak. Lepas itu haji dipanggil manasik. Manasik bermakna kerja haji, dia lebih pada kerja. Yang ketiga, dia lebih kepada ibadah dalam bentuk lisaniyah, perkataan, zikrullah, tilawatul Quran, baca doa, istighfar, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini nama dia lisan, melibatkan lisan. Kita azan, kita iqamah. Haji, kita labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kataan. Dan yang keempat, ibadah. Dia masuk dalam maliyah. Ibadat berkaitan dengan harta, zakat kita, infak kita, sedekah kita, jariah kita. Keempat-empat ini para ulama kita masuk sebagai ibadah. Keempat-empat ini dipanggil ibadah. Salat, kerana keempat-empat ini ibadah, nama dia pun ibadah, maka keempat-empat ibadat ini mesti dilakukan dengan apa?
dengan ketundukan hati, kerendahan hati, kehinaan hati, dan dilakukan dengan ketundukan dan kepatuhan kita pada Allah. Bermakna ibadah itu tidak melulu, ibadah itu di atas perintah Allah. Jangan ghulu dan jangan tafrit, jangan melampau dan jangan diabaikan. Dia mesti di dalam acuan dia, dalam kotak dia, dilaksanakan dalam acuan, ukuran dan takaran dia, dan dilakukan dengan apa? Dengan tazallul, dengan merasakan rendah hati kita pada Allah, tunduk hati kita pada Allah, dan merasakan kehinaan diri. Salat, dalam ibadat salat ikhwat, daripada 4 saya sebut tadi, ada 3 berhubung dengan salat. Apa dia? Dalam salat ada ibadah berkaitan dengan qalbiyah, fi'liyah ataupun badaniyah, dan lisaniyah. Daripada 4 pembahagian ibadat, 3 ada dalam salat. Apa dia? Hati. Sembahyang pun dipecah kepada beberapa rukun. Rukun qalbi, rukun fi'li, dan lagi satu rukun qawli. Qalbi berkaitan dengan hati, niat, tertib, menjaga nawaitu lillahi ta'ala, ini adalah qalbi. Dalam salat ada ibadah qalbiyah, dan dalam salat ada ibadah lisaniyah ataupun kita baca dengan qauliyah. Ibadah qauliyah, ibadah lisaniyah, takbir, bacaan-bacaan takbiratul ihram, takbir iftitah, takbiratul intiqalat, tasbih, tahmid, suratul fatihah, dan surah-surahnya menjadi hay'ah kepada salat, ta'awudz, basmalah, perkataan amin, dan doa yang diajak pada kita dalam sujud, setiap kali kita sujud ataupun di akhir daripada tahiyat akhir, semua itu dipanggil qauliyah. Dia termasuk ibadah qauliyah. Dan dalam salat ada ibadah fi'liyah, badaniyah, penyertaan badan, turut melakukan ibadah. Kita angkat tangan, Allahu Akbar, walaupun kadang-kadang ada tempat sunat, Allahu Akbar, rukuk, Allahu Akbar, angkat tangan balik, sami Allahu liman hamidah, i'tidal, sujud balik antara 2 sujud. Kesemuanya melibatkan pergerakan badan, fi'liyah. Kesemua ini daripada hati, lisan, dan perbuatan kita dalam salat, kesemuanya kena dituju kepada satu arah. Arah apa? Arah ketundukan, kerendahan hati, dan merasakan hina pada Allah Ta'ala. Barulah ketiga-tiga ini dapat digabungkan, diikat dalam satu uncang yang nama dia ibadah. Maka bila kita masuk saja dalam salat, cuba kita ambil satu contoh. Kalau dalam buku kita ini, kita boleh cuba tengok pada muka surat yang ke-15 sajalah, kita ambil contoh itu. Ini hanya sebagai satu example, contoh. Penulis kita pada muka surat yang ke-15, dia menyatakan pada kita ini suatu bab pada menyatakan segala rukun sembahyang. Bermula rukun sembahyang itu 13 perkara. Ini pada yang kita fahamlah, peka asas. Tapi nanti kita baca dalam kitab lain seperti Usya'ul Afrah, dia abang, rukun sembahyang ada yang kata 17. Rukun dia ada yang kata 21, macam mazhab Abu Hanifah. Tapi yang ni, yang 13 ni, yang selalu kita baca lah. Kita meraihkan penulis ni, saya ambil yang ni. Lepas tu dia kata, bermula rukun sembahyang itu 13 perkara. Apa dia makna rukun, ikhwan? Makna rukun, ini kita kata, ini macam bucu ini. Satu bucu. Kita ambil Kaabah. Kaabah 4 segi. Kaabah 4 segi kan? Satu bucu. Rukun. Setiap rukun Kaabah tu, dia ada nama. Rukun yang menunjukkan bucu itu ke arah negeri Syam, dipanggil rukun Syami. Penjuru Kaabah yang membawa ke negeri Iraq,
dipanggil rukun Iraqi. Penjuru Kaabah yang menghadap ke negeri Yaman dipanggil rukun Yamani. Penjuru Kaabah yang ada Hajar Aswad dipanggil rukun Hajar Aswad. Di Kaabah tu ada 4 segi petak, dia ada 4 rukun. Dia ada rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Apa makna rukun? Bucu tu. Bucu tu dia kena melekat, baru panggil rukun. Kalau bucu tu dia tak lekat, daripada jauh nampak macam lekat tapi dia tak lekat, maka tak dipanggil rukun. Rukun dia mesti lekat. Kerana apa? Kerana rukun itulah yang menyempurnakan hakikat satu binaan. Bila rukun dia kurang, binaan itu tak dapat dipanggil binaan. Nak kata binaan sempurna, sempurna lagi tak boleh panggil. Sebab binaan itu tak diiktiraf pasal dia tak lekat. Maka bila kata rukun sembahyang, pasal itu dia dipanggil arkan. Arkan baca dengan plural, dengan jamak. Kalau kita tahu ruknun, mufrad, satu, singular. Solat ini, dia bukan ada satu rukun, dia ada arkan. Dia ada beberapa rukun. Yang kesemua rukun itu dia kena melekat antara satu dengan yang satu. Barulah gambaran solat itu daripada takbir sampai salam dipanggil solat. Rukun ni kalau tak cukup, maka solat tak boleh dipanggil solat. Kalau solat tak dipanggil solat kerana satu rukun tak ada, maka hukum dia apa dia? Hukum itu, orang itu tidak solat. Maka pasal itu rukun dia kena melekat sungguh. Antum bayang kalau Kaabah yang 4 segi tu tak melekat, dia akan jadi satu dinding depan, satu dinding sini, satu dinding sini, satu dinding belakang. Itu nak panggil apa? Dia akan dipanggil sekeping dinding. Sekeping dia bukan rukun. Rukun dia kena padu dan dia kena melekat. Itu baru dipanggil rukun. So kalau kita mengambil pandangan yang kata rukun sembahyang tu ada 13, ke-13 rukun itu kita kena lalui, bentukkan dia menjadi satu sembahyang, dan dia mesti bernilaikan ibadah kepada Allah. Satu rukun pun tak boleh miss daripada nilai ibadah. Tengok, pertamanya kata penulis, rukun sembahyang yang pertama dia kata niat dengan hati, keduanya takbiratul ihram, ketiganya berdiri betul, keempatnya membaca Fatihah, kelimanya rukuk, keenamnya i'tidal, ketujuhnya sujud, kedelapannya duduk antara dua sujud, kesembilannya membaca tahiyat akhir, kesepuluhnya selawat akan Nabi pada tahiyat akhir, kesebelasnya duduk bagi keduanya, yakni duduk bagi tahiyat dan membaca selawat. Masa baca selawat kena duduk, masa baca tahiyat pun kena duduk. Kedua-belahnya memberi salam, ketiga-belahnya tertib pada kebanyakan rukun yang tersebut itu. Baik, itu semua kita hafal lah. Tambah kalau nak pergi kahwin, nak angkat nikah lagi kena hafal. Tak percaya cuba tanya pengantin-pengantin baru ni, cuba tanya. Ditanya ada soalan ni, rukun iman, rukun sembahyang. Baik, dari niat lepas tu qiyam, niat takbiratul ihram, qiyam sampai bagi salam. Kesemua ini ikhwan, kita masuk dalam solat mesti bermuatankan ibadah. Tak boleh sombong. Tak boleh kita masuk dengan sombong. Kalau orang sebelah kita ni cakap, sebelah utara kata tak boleh masuk sembahyang dengan ranggi, dengan siru, tak, dengan timing. Tak boleh ikhwan. Kenapa? Kerana solat adalah ibadah. Baik, bila kita masuk solat dengan niat, dia duduk pada bahagian ibadah mana? Ibadah qalbiyah. Niat. Kita kena meniatkan ibadah kita itu, ketundukan kita pada Allah kerana Allah, mengharapkan wajah Allah, untuk Allah. Kita kena menjauhi semampu mungkin daripada riya, daripada sum'ah, daripada ujub, daripada takabur. Maka bila kita niat tu, kita kena niat dalam hati kita apa dia? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah.
Maka kita kena ada niat membawa kita kepada ibadah, dan dia duduk di awal salat. Kita kena bawa sembahyang kita ini pada nilai ibadat, dan tempat kita nak bawa itu ialah pada awal salat, pada niat salat. Kita mesti ada niat supaya salat kita itu sampai kepada martabat ibadah. Dia sama dengan 56 surah Az-Zariyat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah kata, tidaklah aku perintahkan, tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah pada aku. Maka apa sahaja tingkah laku kita dalam solat daripada niat. Lepas daripada niat, kita akan turun kepada takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu dia masuk ibadah mana? Ibadah lisaniyah ataupun qauliyah, jenis perkataan. Yang ni yang wajib ni. Allahu Akbar. Apa makna takbiratul ihram? Takbiratul ihram bermakna takbir yang mengharamkan. Apa dia haram? Dia haram semua benda halal. Tadi halal bercakap, halal makan, halal minum, halal bergerak, halal itu, halal ini. Bila kita takbir sahaja, benda tu semua jadi haram. Benda haram memang haram lah. Ni benda halal jadi haram. Dia haram tempoh mana? Tempoh kita nak melaksanakan beberapa perkataan, berapa perbuatan, sampailah kita bagi salam. Barulah benda halal itu jadi halal balik pada kita, terangkat. Yang masa kita takbir ni, Allahu Akbar, mesti bernilaikan ibadah. Kita tak boleh takbir dengan sombong, kerana kita ibadah pada Allah. Allah tak mau takbir orang sombong. Dari segi sah semayang tak sah, sah. Kita takbir dengan kita tak tahu makna dia pun sah. Mulut kata Allahu Akbar, hati kita ada di ofis, sah. Mulut kata Allahu Akbar, hati kita ada di pejabat, sah. Tapi itu bukan yang Tuhan nak. Kalau itu bukan Tuhan nak, kita tak akan sampai kepada nihayah dia. Penyudah sembahyang itu, apa yang Tuhan mahu daripada kita, tak sampai. Maka kena takbir sebagai seorang yang duduk tunduk depan Allah, sebagai seorang yang ingin melakukan ibadah kepada Allah, menghina diri pada Allah. Dan lafaz yang keluar daripada mulut kita, lafaz seorang yang rendah pada Allah. Allahu Akbar. Lepas tu kita qiyam. Ketiga adalah qiyam. Qiyam bermakna kita berdiri betul. Berdiri ini termasuk apa? Termasuk ibadah perbuatan, ibadah badan. Kena berdiri sebagai seorang yang melakukan ibadah. Kita adalah abdullah, kita adalah hamba Allah. Abdun, kita adalah hamba Allah, hamba yang sedang melakukan ibadah kepada Tuhan dia. Baru kita masuk kepada membaca Fatihah. Bagaimana seorang hamba baca Fatihah? Itu sebagai contoh. Sebagai contoh untuk kita muatkan makna sembahyang dengan perbuatan itu. Apa makna sembahyang sudut bahasa? Doa. Apakah nilai doa? Doa itu adalah rayuan, permohonan, seruan kita pada Allah, seruan kebaikan-kebaikan sahaja yang penuh dengan nilai kasih sayang, yang berkonsepkan ibadah. Apakah arti ibadah? Ketundukan kita, kerendahan hati kita, kehinaan diri kita pada Allah. Dan itu semua akan kita masukkan dalam solat dalam bentuk beberapa perkataan yang bernilaikan ibadah, kerendahan seorang hamba berungkap kepada Allah, melakukan perbuatan, dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam. Jadi ikhwan, bidayah sembahyang ni apa dia? Permulaan sembahyang itu ialah kita menghadap Allah Ta'ala dengan apa? Dengan nilai ibadah. Dengan nilai ibadah. Yang ni ikhwan, yang macam ni macam mana kita nak buat? Yang ni lah. Kita sembahyang ni tak ada masalah. Saya fikir semua orang boleh sembahyang. Tapi sembahyang yang betul ni. Lepas itu kita kena ingat balik apa Nabi sebut pada kita. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Hadis ni cukup dahsyat ikhwan. Sembahyang macam aku sembahyang.
Bukan Nabi sepanjang 23 tahun ajak kita rokok saja, ikhwan. Ajak baca dalam rokok saja. Tapi Nabi telah ajak kepada kita erti sembahyang sebenar-benarnya. Nak capai pada martabat qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ya subhanallah, Nabi ajak. Nabi kata beruntunglah orang, Nabi membacakan ayat Allah, beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa dia orang yang beruntung? Orang beriman. Siapa dia ciri-ciri orang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Depa menguasai sembahyang mereka. Depa tak hilang diri mereka dalam sembahyang. Mereka khusyuk, mereka tumpu, mereka fokus. Maka Allah kata untung. Jadi kerana itu, untuk dapat khusyuk ni, untuk dapat nihayah, Melayu panggil apa, Ustaz Samsul? Penyudah. Bidayah awal kan? Nihayah kan? Saya kena tanya Ustaz Samsul masalah bahasa, takut saya tersilap. Di ujung sembahyang tu nak dapat ni pujian daripada Allah. Mustahil Allah memuji orang yang masuk sembahyang dengan Allahu Akbar tapi hati sombong, hati tak ada nilai ibadah. Maka yang ni ikhwan, kita kena bekerja agak keras untuk faham makna sembahyang. Saya ingin berkongsi dengan antum sekalian dalam pertemuan ini untuk kita membongkarkan apakah makna salat ini. Beberapa perkara yang para ulama kita kata kita kena ambil tahu sebelum sembahyang. Lebih kurang para ulama sebut 6 perkara. Mereka sebut 10, tapi saya ringkaskan jadi 6. Pada saya dalam 10 tu ada benda perkara yang berulang mereka sebut, saya jadikan dia 6. 6 perkara ini ikhwan, saya merasakan kita duk kena ingat. Kita duk kena ingat. Selalu kita kena ingat supaya bila sampai waktu sembahyang benda tu menguasai kita. Kita masuk sembahyang dengan takbir. Sembahyang, ingat, sembahyang dimasuki dengan takbiratul ihram, tak dimasuki dengan benda lain. Tapi antara satu sembahyang dengan satu sembahyang dia ada tempoh senggang masa yang panjang. Tadi kita dah buat dah sembahyang isyak, nanti subuh pula nak mai, dia ada senggang masa yang panjang. Senggang masa yang panjang ni lah kita duk kena ingat, latih diri kita ingat 6 perkara ni, supaya bila masuk waktu sembahyang kita mudah menghadapi Tuhan dengan konsep ibadat tadi. Apa dia perkara pertama ikhwan? Perkara pertama kita kena tahu, para ulama kita katanya ialah bahawa kerana sembahyang ni dia masuk dalam ibadah. Dari segi bahasa dia masuk dalam makna ibadah. Dari segi istilah pun pelaksanaan dia adalah pelaksanaan ibadah. Apakah ta'rif ibadah? Para ulama kita kata, ini perkara pertama kita kena simpan dalam kepala kita. Bila sebut ibadah, dia merujuk kepada ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali az-zahiratu wal batinah. Ta'rif ini ada di dalam Majmu'ul Fatawa oleh Syekhul Islam. Apa dia? Bila sebut ibadah, sembahyang dari segi lughah bermakna ibadah, dari segi bahasa dari segi istilah, beberapa perkataan, perbuatan dimulai dengan takbiratul ihram, disudahi dengan salam dengan syarat tertentu. Yang perkataan perbuatan itu kita nak persembahkan pada Allah berkonsepkan ibadah. Kerana konsep dia ibadah, maka sebelum kita sembahyang ni kita duk kena ingat dah apa dia. Bila sebut sahaja ibadah, ibadah itu dia merujuk kepada suatu nama. Bila kata ibadah, dia adalah suatu nama yang menghimpunkan kecintaan Allah dan keredaan Allah. Ibadah tak dipanggil ibadah kalau Allah tak cinta, Allah tak redha. Daripada perkataan dan perbuatan yang zahir dan yang batin. Artinya ikhwan, perkara pertama kita kena ingat, bila kita sembahyang, dia masuk dalam
ibadah secara bahasa dan istilah. Apabila kita takbiratul ihram, kita kena bekerja keras, ataupun dalam bahasa penyucian jiwa dipanggil mujahadah, bekerja keras supaya kesemua perkataan kita dalam sembahyang, kerana dia adalah beberapa perkataan, semua perbuatan kita masuk di dalam kecintaan dan keredaan Allah, yang zahir dan yang batin. Itu kena ingat dulu. Bila sebut ibadah, benda tu kena ada dalam kepala kita. Sembahyang adalah beberapa perkataan dan perbuatan. Ibadah adalah apa sahajanya Allah cintai dan Allah redha daripada perkataan dan perbuatan yang zahir dan yang batin. Maka bagaimana ibadah kita, semua bacaan kita dalam solat, semua perbuatan kita dalam solat mesti sampai kepada martabat yuhibbuhullah wa yardahu. Allah kena cinta, kasih dan Allah redha. Tak ada benda yang Allah kasih dan Allah redha yang Allah tak terima, ikhwan, mana ada. Dia yang peliknya, apabila satu benda itu patut dikasihi oleh Allah, tiba-tiba Allah tak kasih. Yang ni pelik. Salat daripada takbiratul ihram sampai bagi salam, tak ada tempat yang Allah tak kasih. Niat salat kerana Allah, siapa niat lagu tu Allah kasih. Takbiratul ihram, perkataan Allahu Akbar, perkataan tu Allah kasih, membesarkan dia. Lepas tu kita apa? Iftitah, Allah kasih, puji dia. Lepas tu ta'awuz, a'udzubillah, Allah kasih, kita mohon perlindungan pada dia. Basmalah, lagi dia kasih, sebut nama dia. Fatihah, lagi dia kasih. Bacaan amin, dia kasih. Surah-surah yang kita baca, dia kasih. Perbuatan kita rokok, dia kasih, kita tunduk pada dia. Tiba-tiba lengkap kita solat, semua tu benda Allah kasih, Allah cinta, tiba-tiba Allah tak terima. Yang ni nama dia should be wrong somewhere. Artinya kita tidak bermujahadah. Artinya kita lalai apakah makna sembahyang. Kerana dia bernilaikan ibadah, maka perkara yang pertama ni para ulama kata, kita kena ingat baik-baik. Apa saja perbuatan kita daripada niat, kerana dalam solat tadi menghimpunkan 3 jenis ibadah kan? Ibadah hati, perbuatan dan bacaan. Kesemua itu kena capai kepada martabat yuhibbuhullah wa yardahu. Maka bila kita solat kita dibahagi pada 2. Ada satu dalam solat dipanggil rukun, ada dipanggil sunat dalam solat. Saya kata dalam bahagian pertama ni lagi kita kena ingat, bila sebut sahaja rukun sembahyang fardu sekalipun, satu benda kita kena ingat, ra'sul mal wa huwa aslu tijarah wa bihi tahsulu an-najah. Sebut perkataan salat, sebut perkataan fardu, satu benda kita kena tahu, dia adalah modal utama. Ra'sul mal, dia adalah modal utama, dia adalah perkara asas, perkara besar. Kalau orang berniaga, ra'sul mal dipanggil modal pertama. Yang dengan modal ini, dia adalah aslul tijarah, dia adalah aslul tijarah, asas bagi suatu perniagaan. Dengan modal itulah tahsulun najah, kita akan dapat keberuntungan dan kejayaan. Tanpa modal kita tak boleh berniaga. Maka kalau kita kata sembahyang tu sembahyang fardu, kena tahu sembahyang fardu itu adalah asas dia, asas kita nak berniaga dengan Tuhan. Maka modal ni ikhwan, sekurang-kurangnya kalau modal tak boleh mencipta untung, modal tak boleh hilang. Maka kalau kita tak buat sembahyang sunat, itu hal kita tak untung. Tapi sembahyang fardu ni jangan bagi hilang. Kalau hilang sembahyang fardu, lesap sembahyang fardu tu pun dah tak ada pahala, macam mana sembahyang sunat nak mendatangkan pahala? Kerana ulama kita kata, wan naflu huwa ribhu wa bihi al fawzu bid darajati.
segala benda-benda sunat dalam sembahyang ni, dia adalah ar-ribhu, dia untung tambahan, dia adalah lebihan. Di mana dia datang? Dia datang daripada modal asas. Kalau satu orang tu dia semayang, dia tinggalkan benda sunat, dia tak buat benda sunat, alah bunyi pun sunat, tinggallah iftitah, bunyi pun sunat, a'udzubillah, tinggallah. Dia rokok, bacaan rokok sunat dia tinggal, bacaan i'tidal pun dia tinggal. Bila dia makin tinggalkan benda-benda sunat, dia meninggalkan ar-ribhu, keuntungan. Dia nak pegang kepada modal dia sahaja. Yang ni para ulama kata kita kena tahu dulu sebelum kita salat. Kenapa dalam salat itu ada rukun, ada benda sunat dan ada benda makruh. Benda makruh dalam salat bermakna makin banyak kita buat, kita makin menghampiri kerugian. Kita tak akan rasa keuntungan. Kalau benda sunat itu kita tinggal, dia automatik. Bila tinggal benda sunat, bermakna benda makruh ambil alih. Bila kita tinggalkan benda makruh, bermakna benda sunat akan ambil alih. Maka yang ni para ulama susun pada kita, kita kena ingat daripada awal. Ingat apa ikhwan? Bahawa salat, dia kena segala perbuatan salat, termasuk perbuatan segala perkataan dalam salat, perkataan yang wajib, rukun, perkataan yang sunat dalam sembahyang cukup banyak. Tasbih, tahmid, ta'awuz, doa, banyak dalam salat yang Nabi ajak. Kesemuanya itu kita kena buat supaya kita sampai kepada kecintaan dan redha Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang pertama ikhwan. Perkara yang kedua yang kita kena tahu pada ikhwan, perkara yang keduanya ialah bahawa ini semua saya kata kita kena tahu sebelum kita nak pergi sembahyang. Sekarang ni duk kena ingat. Daripada lah kita belajar, kita ingat elok-elok benda Nabi dihadam. Nanti bila masuk sembahyang subuh, kita boleh sembahyang dengan mengamalkan dah benda ni. Yang kedua pada ikhwan, yang kedua kita kena tahu bahawa anna Allah Ta'ala mutalli'un ala dhamirika wa musyrifun ala zahirika wa batinika wa muhitun bi jami'il lahazatika wa khataratika wa khutawatika wa sairi sakanatika wa harakatika. Ini perkara kedua. Bila kita masuk nak sembahyang, kenapa ni kita kena ambil tahu ikhwan? Kerana kita nak capai martabat ibadat dalam sembahyang tu. Kita kena tahu bahawa sesungguhnya Allah mutalli'un ala dhamirika. Dia sangat tahu tentang hati kita yang paling dalam. Nak habaq kata hati tu dalam, bahasa Arab dia kata dhamir. Qalbun, hati. Yang ada dalam hati tu dia panggil dhamir. Allah Ta'ala ini mutalli'un. Mutalli'un, kalau dalam bahasa dia merujuk kepada maksud dia apa? Pengetahuan yang cukup luas. Allah Ta'ala sangat luas pengetahuan dia tentang hati kita yang nak berdiri depan dia ni. Wa musyrifun ala zahirika wa batinika. Bukan sahaja Allah tahu hati kita yang paling dalam tu, bahkan Allah mengawasi hati kita tu, yang zahir dan yang batin. Bahkan wa muhitun bi jami'i lahazatika wa khataratika wa khutawatika wa sairi sakanatika wa harakatika. Allah Ta'ala itu muhit, meliputi pengetahuan dia tentang apa? Lahazatika. Lahazah bermakna masa. Lahzah, masa. Tapi dia masa macam mana? Masa yang pendek. Allah meliputi ilmu dia yang sangat dalam tentang masa kita yang sikit. Dan dia mengetahui tentang khataratika, lintasan-lintasan hati kita. Wa khutawatika, langkah-langkah kita. Wasairi sakanatika, dan Allah mengetahui diam kita. Kita diam tu pasal apa? Dan waharakatika, Allah mengetahui gerak kita. Sebelum kita nak masuk dalam sembahyang, kita ingat benda ni baik-baik.
Kita diam pasal apa? Tengah kita sembahyang kita diam takut serangga ke? Ataupun kita diam kerana dia ke? Kita bergerak tu pasal apa? Kita bergerak nak ke mana? Kerana tuntutan solat ke? Apakah? Gatai ke? Apakah? Semua Allah tahu. Muhayir tak meliputi. Dan Allah sangat-sangat tahu pasal dhamir kita dan dia mengawasi kita. Benda ni kena ingat 24 jam. Bila kita nak masuk di dalam zon solat, kita hadam di luar solat, nanti kita praktik benda ni dalam solat, dia mudah. Yang ketiga, fata'addaba ayyuhal musallin. Yang ketiga, kita kena tahu, di atas dua perkara di atas itu lahir yang ketiga, maka hendaklah orang yang sembahyang itu beradab. Pertama dia kena beradab pasal apa? Kerana solat itu ibadat. Dan tuntutan ibadat itu apa dia? Kerendahan hati, ketundukan, kehinaan diri. Dan yang kedua dia kena beradab pasal apa? Pasal dua perkara yang kita sebutkan di atas tadi. Allah awasi dia. Macam mana dia kena beradab? Beradab zahiran wa batinan baina yadayillahil aziz. Dia kena tahu bahawa dia berdiri itu di hadapan Allah yang aziz, yang maha perkasa. Fata'adduba al-abdu al-zalil al-muznib ala hadratil al-malikil jabbaril qahar. Macam mana dia beradab? Seolah-olah beradabnya seorang hamba di depan sang maharaja yang jabbar, yang qahar, yang cukup bengis, yang cukup garang. Allah Ta'ala Al-Jabbar Al-Qahar. Macam mana duduk depan sang maharaja? Dia seorang abdi, dia seorang hamba, yang hamba ini zalil, hamba yang hina, yang hamba itu muznib, berlemuh dengan dosa. Tiba-tiba hamba yang macam ni, zalil, muznib, berdiri di depan Malikil Jabbar Al-Qahar, maka dia tak akan berani panggung kepala dia. Maka itu dikatakan adab. Fajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahaka wala yafqidaka haitsu amaraka. Bila kita berdiri depan Tuhan, kita kena bersungguh-sungguh jangan sampai Allah melihat kita pada tempat yang dia larang. Dan jangan pula ketika dia tengok kita, kita tak duduk pada tempat yang dia perintah. Masa dalam solat itu ada larangan dia, yang kita panggil dengan perkara membatalkan solat. Dan dalam solat itu ada suruhan dia. Suruhan dia, hati kita menghadap dia. Dan jangan sampai bila Allah tengok kita, dia dapati hati kita tak ada pada tempat yang dia perintah, dan hati kita ada pada kawasan yang dilarang. Maka kita terus dihukum sebagai hamba yang sembahyang tapi tidak beradab. Itu yang ketiga. Itu yang keempat. Yang berikutnya, kita kena tahu apa ikhwan, bila kita nak salat yang ni, wa ahdir qalbaka ma anta fihi. Bila kita nak salat, kita berdiri nak salat, kita kena bawa hati kita dan sedap hati kita duduk tak mana. Tak mana hati kita duduk, kena sedap ikhwan. Sekarang kita duduk tak mana? Kita duduk atas jadah menghadap kiblat dengan wudu, menutup aurat, nak sembahyang. Maka bawa hati kita, bagi tahu pada diri kita, aku nak sembahyang. Pasal apa? Tak, kalau kita akan duduk tempat yang kita tak sedar diri. Kita dah buka televisyen, anak-anak ada, cucu ada, semua ada, gambar dah nak start. Anak-anak kita, cucu-cucu duduk main depan televisyen. Kita kata, diam, gambar nak start dah. Kerana kita tahu tak mana kita duduk. Orang datang rumah kita nak bersembang dengan kita, anak kita kecil, cucu kita kecil duk buat ramai, duk main, kita halau dia main kat dalam. Kerana kita sedang position apa kita duduk. Tapi kenapa bila kita berdiri depan Tuhan kita tak sedar? Kita tak sedar pakaian kita macam mana, kita tak sedar masa kita, suasana kita. Kadang-kadang kita tak sedar tempat kita sembahyang.
Maka yang keempat ini dia kata, wa ahdir qalbaka ma anta fi. Kena bawa hati kita hadir di mana kita ada. Kita ada depan Rabbul Alamin. Wa farrighhu minal waswasi. Kosongkan hati kita daripada was-was. Wanzur baina yaday man taquma wa man tunaji. Cuba renung sebentar sebelum kita sembahyang, depan siapa kita berdiri dan depan siapa kita sedang munajat. Wastahi an tunajiya maulaka biqalbin ghafil wa sadri mashhun. Kena malu, kena ada rasa malu bila kita menghadap Allah Ta'ala. Hati kita lalai, dada kita mashhun. Mashhun ni apa ikhwan? Dada kita ni sesak, sarat, penuh dengan benda lain, sedangkan berdiri depan dia. Dalam dada ni mashhun, sarat dengan benda lain, tapi jasad berdiri depan dia. Kena malu, dia kata. Kita seolah-olah buat macam Tuhan tak tahu kita. Mulut kita panggil Allah, Allah, tapi hati kita teringat ke orang lain. Maka sepatutnya wastahi, kita kena malu. Dan biwaswasi dunia, jangan sampailah dunia ni mewaswaskan kita depan Tuhan. Tengah-tengah kita semayang, aku buat dah lagi benda tu, aku buat dah lagi benda ni. Yang kita ingat benda-benda dunia tu dalam solat. Dia kata kena malu. Wa khabaithi syahwat, dan kita kena malu kita menghadap Allah Ta'ala ni dengan keburukan syahwat kita. Apa makna syahwat? Kehendak-kehendak hati kita yang buruk sangat-sangat. Fa innama yataqabbalullah min salatika. Tengok, kau kena ingat elok-elok, sesungguhnya Allah Ta'ala menerima sembahyang kau ini biqadri khusyu'ika, kadar dia ikut kadar khusyuk engkau, wa khudu'ika, ikut kadar tunduk engkau, wa tawadu'ika, ikut kadar kerendahan hati engkau, wa ikut kerendahan sebanyak mana kau tersimpuh depan dia, kadar itulah Tuhan terima. Wa'bud fi salatika ka'annaka tarahu, kau kena menghadap dia seolah-olah kau nampak macam dia ada depan engkau untuk memerhatikan engkau. Walaupun kau tak nampak dia, kau kena tahu dia perhati engkau. Bukanlah kerana kau nampak dia baru dia perhati engkau. Kau tak nampak dia pun dia perhati engkau. Dan kadar dia terima salat engkau itu bukan kadar masa yang kau bagi, kadar hati kau kat dia banyak mana. Berdirilah sejam setengah bersembahyang, tapi kalau kita ingat tu sikit pada dia, sikit tu dia balas. Ya subhanallah ikhwan. Dan yang ini dia kata, bila kita nak salat, masuk perkara berikutnya, yang ini kita kena tahu adabuha. Bila kita dah nak salat, adab apa kita kena ada? Satu, dia kata itraqur ra'si. Jangan tunjuk kesombongan kita dengan angkat kepala kat dia. Itraqur ra'si tak mah. Jangan angkat kepala tunjuk kat dia. Tunduk ke bawah. Tengok ke depan. Jangan macam orang sombong kan, bila orang cakap kita jegir balas jegir. Jangan. Tunduk. Ghaddul basar ataupun ghaddut tarf. Pandangan kita tu, jangan tunduk mata kita lihat depan Tuhan, pandangan kita. Jama'ul hammi, fokus kita. Masa kita buat tu, kita ada di tempat kita. Kita alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita fokus dengan bacaan kita. Tumpukan perhatian kita. Dawamu somt, sentiasalah kita bawa sifat sumt. Kita tak bercakap benda-benda lain, walaupun ada banyak benda melintah depan kita, kita tak tegur. Kekalkan kita punya sumt, diam-diam dalam bentuk perkataan. Sukunul jawarih, sukun, tenang tubuh badan kita menghadap Allah Ta'ala. Tak adalah semua gatai kita nak garu, tak. Sukunul jawarih, tenang anggota kita. Mubadaratul amr,
Lepas takbir Allahu Akbar. Lepas takbir tu apa perintah lepas takbir? Iftitah. Laksanakan perintah dengan segera. Lepas iftitah, apakah perintah dia, tuntutan dia? Fatihah. Laksanakan Fatihah. Mubadaratul amr bermakna bersegera melaksanakan apa yang diperintah. Dah kamat dah. Apa yang diperintah pada kita? Semayang. Kadang-kadang dah kamat dah, ikhwan. Dah kamat dah. Imam tak ada. Hang tunjuk aku tunjuk hang. Tidak ada mubadaratul amr, menyegerakan perintah. Tak ada. Itu menunjukkan kita biadab. Apalagi ijtinabun nahi. Sepanjang kita solat ada larangan dia, jauhi larangan itu. Qillatul i'tirad 'ala al-qadri. Masa kita solat itu, ikhwan, kurangkanlah. Qillah sepatutnya bukan qillah, tapi ulama kita guna qillah. Kurangkanlah berpaling kita daripada Tuhan. Sepatutnya tak boleh berpaling, tapi susah. Kita akan ingat banyak benda, tapi sedikitkanlah. Qillah, qalil, qillah. Sikitkan i'tirad. Nampak sangat kita ni macam berpaling. Kurangkanlah. Wadawamu zikr. Sentiasalah kita dengan Allah dalam sembahyang. Ingat, bila kita baca tasbih, kita cuba hayati makna dia. Mulazamatul fikr. Sentiasalah fikiran kita berjalan dengan setiap tindak tanduk kita dalam salat. Kalau katalah imam tu tersilap, mulazamatul fikr, kita berjalan sampai kita pun tak tahu imam ni silap ke tak. Tengok orang bangkit, pasal orang bangkit, imam tinggal tahiyat ke, sampai kita tak langsung berfikir berapa rakaat dah. Ini tidak boleh walaupun kita makmum. Mulazamatul fikr, fikiran kita kena ada dalam kita solat. Itharul haqqi 'alal batil, kena tahu keutamaan kita atas kebenaran, bukan kebatilan. Kita menghadap Allah Ta'ala dengan kebenaran, maka tak boleh cepat-cepat nak tinggal semayang. Pasal apa? Pasal ada banyak kerja nak buat ni, nak perhabis. Tak boleh. Itharul haqqi 'alal batil wal iyasi 'anil khalq. Masa kita solat itu jangan pernah mengharap pada makhluk, hanya pada Allah. Kadang-kadang ada, ikhwan, pasal apa? Pasal kita janji dengan orang time, kita semayang nak perhabis, punya buruk adab dengan Tuhan. Tapi macam mana nak buat? Kerana kita tak dididik semayang tu makna apa. Pasal tu kita tak boleh kuasai benda ni. Pasal kita pun tak tahu adab, kata tak boleh semayang macam tu. Ada orang semayang, bila dia seluar dia pakai, tak tahulah ketat sangat ke, longkang seluar tu kecil sangat ke. Bila dia rokok, nampak loroh pungkok dia. Dalam semayang dia kena tarik. Ya Allah, jangan begitu, ikhwan. Kena ada suatu kesopanan dan adab dengan Tuhan. Wa khudu'u tahatal haibati. Ini paling dahsyatlah. Tunduk di hadapan kehebatan Allah. Kena rasa hebat dia. Wal inkisaru tahatal haya. Malu kita depan Allah tu kena tinggi. Wa sukunu ala hiyalil kasbi siqati bid-dhamman. Bila kita salat ni, apa kena ada dalam diri kita, ikhwan? Kita kena tawakal, kepercayaan kita tinggi terhadap segala janji Allah untuk kita. Allah sebagai dhamin, penjanji. Dia nak bagi rezeki, dia nak melapangkan dada kita. Apa saja berkaitan dengan janji Allah, kita dah tunai dah perintah Allah, janji dia apa pada kita? Kita kena siqah dengan janji dia, kena percaya sungguh dengan janji dia. Kita kena tawakal pada Allah di atas segala kurnia Allah kepada kita. Macam mana? Bihusnil ikhtiyar, bahawa Allah indah pilihan dia untuk kita. Kesemua ini dikatakan sebagai adab kita dengan Tuhan sebelum mulakan salat. Kenapa adab ni lahir, ikhwan? Kerana dia nak apa dengan makna salat tu. Kalau satu orang boleh, ada satu orang yang Nabi tegur dia,
Dia bukan buat apa ikhwan, dia bukan semayang apa, dia cuma datang semayang, dia tengok imam dah rokok, dia rasa kalau dia nak berjalan tak dan lagi imam yang i'tidal, dia pergi rokok depan pintu dengan niat makmum lah, dia rokok Allahu Akbar, lepas tu dia berjalan dalam rokok, dia berjalan pergi. Nabi dapat tahu lepas semayang, Nabi puji dah dia, Nabi kata bagus lah, semangat. Lepas tu Nabi kata sepatah, Nabi kata wala ta'ud, lain kali jangan ulang dah sikap ni. Bagus. Nabi tak suruh dia qada semayang tu, bagus. La ta'ud, next time Nabi kata jangan ulang dah. Nabi kata alaikum bisakinah, menghadap Tuhan dengan ketenangan, jangan lari. Kalau orang rokok lah, nanti kamu yang mana kamu dapat, yang mana kamu luput tambahlah. Itu pun Nabi tegur ikhwan, Nabi tegur. Tu bayang kalau kita main semayang dah penat, dengan dada duk muak, semayang pula nak perhabis time. Pasal kalau ini kita kena kita, ya Allah, kita dah solat dah masuk 2 rakaat, Allah nak perhabis bagi 3, 4. Pasal apa? Pasal kita parking kereta kita tu, time tu nak habis, dan kita tahu bunga kuasa duk ronda. Oh, kita cemas. Maka kalau kita solat, kita terpaksa jangan cemas. Kenapa? Kena siqah bidhamman, kena mempercayai sungguh janji Allah, dia bela orang yang taat pada dia. InsyaAllah Allah akan bagi syafaat kat kereta kita. Tak boleh perhabis. Kalau kita perhabis, bermakna kita telah pun memberi keutamaan kepada iyas anil khalq. Kita dah tunjuk kita bergantung dengan dunia, sedangkan kita berdiri depan Tuhan. Memang luar solat pun kita bergantung dengan dunia banyak, dan dalam solat. Pasal itu ikhwan, bila satu orang tu solat, orang yang tidak solat, apakah tanggungjawab dia? Dia tidak boleh mengganggu orang solat. Dia ganggu orang salat, dia dikatakan ganggu orang yang beribadah pada Tuhan. Keras hukuman Tuhan pada dia. Orang tu duduk solat, siapa punya kereta ni, tolong ubah, kawan tu duduk solat. Bila kita buat lagu tu, apa akan jadi dengan solat dia? Akan hilang nilai ibadah, dia akan cepat-cepat nak berhabis solat dia. Sedangkan dia solat tu bukan lama sangat pun. Ikhwan, kerana solat itu bernilai ibadah, kesemua ini menjadi suatu tuntutan kepada kita. Kerana solat itu ada dia punya nihayah dia, dan setiap benda yang ada nihayah dia pasti ada bidayah, penyudah kita apa dengan solat ikhwan? Kita bagi aja salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita nak dapat kesempurnaan package bahawa kita telah beribadah pada Allah. Makna nihayah dia adalah kita meraih ibadah. Tapi kalau bidayah dia, permulaan dia tak tahu apa itu ibadah, mustahil nihayah kita dapat. Mustahil sembahyang tu masuk di dalam ma yuhibbullah wa yardahu. Ikhwan a'azakumullah, ini di antara kesopanan yang kita belajar tentang makna salat. Di bawah tajuk kita pada muka surat ke-8 ini, kita baru menjelaskan makna salat dalam bentuk bahasa dan dalam bentuk istilah, dan kita cuba sampaikan untuk menyesuaikan makna ibadah itu, apakah dia punya peradaban dan pengetahuan kita kena tahu. InsyaAllah lepas ni ikhwan, ada banyak tajuk lagi kita akan tengok. Rukun sembahyang kita belum masuk lagi, kita akan masuk satu persatu. Kita akan lalui ketiga belah itu supaya kita dapat rasa nikmat tengah malam, khususnya kita sembahyang tengah malam, supaya dia ada nilai ibadah kepada Allah. Jangan sembahyang dengan sombong, jangan sembahyang dengan takabur, dengan ujub. Kita tunduk pada Allah. Pasal itu memang sembahyang itu diperlukan al-ikhlasu, keikhlasan kita pada Allah. InsyaAllah ikhwan, pada masa yang akan datang kita akan bersua lagi pada minggu hadapan. Setiap satu malam Ahad kita ambil masa untuk belajar bab sembahyang ini, untuk bimbing diri kita dan anak pinak kita. InsyaAllah, wa ila liqa, hayakumullah, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika,
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.